Buletin Didik 15 Julai bersama saya Fazila Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA, Politeknik, College Community dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA akan diumum esok. Semakan boleh dibuat secara dalam talian mulai jam 12 tengah hari. Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam kenyataan medianya memaklumkan lepasan SPM yang memohon untuk kemasukan peringkat sijil, asasi, diploma dan ijazah sarjana muda seni bina UiTM sesi akademik 2021-2022 boleh menyemak keputusan di 5 pautan berikut. Pengesahan setuju terima tawaran dan surat tawaran pula boleh dicetak bermula 17 hingga 26 Julai ini di laman web IPTA dan ILKA. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan kepada yang berjaya bermula 17 Julai selepas calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh 10 hari seperti yang dinyatakan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM mempelawa lulusan SPM yang berkelayakan dan berminat memohon kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP Fasa 2 tahun 2021. Permohonan dibuka bermula esok sehingga 22 Julai depan. Menerusi satu kenyataan dikeluarkan, KPM memaklumkan pengambilan khas calon guru bagi program berkenaan terbuka bagi yang mempunyai sijil menengah agama SMA atau sijil menengah ugama SMU dan Unified Examination Certificate UEC. Syarat dan kelayakan asas pemohon mestilah berumur tidak melebihi 20 tahun selain tempoh pengajian di Institut Pendidikan Guru ditetapkan 1 tahun persediaan dan 4 tahun ijazah. Untuk maklumat lanjut, pemohon boleh layari laman sesawang tertera. Sebanyak 21 juta ringgit diperuntukkan bagi menjayakan inisiatif Bakul Perkhidmatan Negara. Antara komitmen kerajaan dalam memelihara kesejahteraan rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, inisiatif itu adalah kerjasama strategik membabitkan syarikat korporat dengan pelaksanaan penyampaian bantuan oleh sukarelawan Skuad Perhatian Negara di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kita telah menguruskan 500,000 bakul dan ini masih berterusan. Dia belum selesai, dia melibatkan 2 juta penerima. Kemudian yang akhir ini pemulih. Ada jumlah 66.6 juta ringgit. 66.6 juta ringgit. Lebih daripada 666,000 bakul. Ada 26 juta penerima. Jadi kalau ambil kira semua itu, ini tak termasuk yang terkini yang kita lihat tadi, sumbangan daripada beberapa badan-badan korporat dan saya ini akan kita teruskan. Hari ini saja termasuk sumbangan yang saya berikan pada kementerian hampir 21 juta. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Program Bakul Perkhidmatan Negara di Putrajaya pagi tadi. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Mohamad Harun. Tambah Perdana Menteri, inisiatif bantuan bakul makanan khususnya menerusi Yayasan Kebajikan Negara perlu diteruskan bagi membantu kumpulan rentan. Jelasnya pengurusan kebajikan rakyat tidak boleh dikompromi selagi COVID-19 belum diatasi. Jumlah pemberian vaksin harian mencatat angka 434,828 dos suntikan semalam, juga jumlah tertinggi setakat ini. Suntikan lebih 400,000 dos itu adalah untuk hari ketiga berturut-turut sejak 12 Julai lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Babar berkata, untuk semalam sahaja 279,938 individu menerima dos pertama, manakala 154,890 lagi lengkap dos kedua. Ini menjadikan jumlah keseluruhan pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilaksanakan sejak 24 Februari lepas lebih 12.6 juta dos. Sementara individu yang telah lengkap 2 dos vaksin, 4 juta orang atau 12.3% daripada populasi rakyat Malaysia.
Dewan Bahasa dan Pustaka DBP kini dalam usaha menyediakan lebih banyak perkhidmatan dan bahan penerbitan secara digital yang lebih interaktif. Ia termasuk bahan bacaan kanak-kanak bagi menjadikan proses pembacaan lebih menarik sekaligus meningkatkan semula budaya membaca walaupun menerusi peranti. Dah puas aku berjalan. Tapi aku masih tak jumpa tempat yang sesuai. Selain perkataan, bahan bacaan interaktif boleh disertakan dengan animasi, bunyi dan visual. Seiring dengan kemajuan bidang teknologi digital dan penggunaannya yang meluas, khususnya dalam kalangan generasi muda, institusi itu sedar kepentingan berevolusi agar semua perkhidmatannya dapat diberikan mengikut keperluan semasa rakyat. Apatah lagi ketika ini negara berdepan pandemik COVID-19 yang menuntut lebih banyak perkhidmatan dilakukan secara dalam talian. Malah penyertaan aktiviti secara online lebih mendapat sambutan berbanding secara konvensional atau bersemuka sebelum ini. Pusat Pemberian Vaksin Kampus Induk Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat Johor mula dibuka hari ini. Naib Chancelnya Profesor Dato' Dr. Wahid Razali berkata, PPV berkenaan dijangka memberi suntikan vaksin hingga 3,000 orang sehari. PPV ini akan menerima kehadiran penerima vaksin secara janji temu bermula hari ini sehingga 15 November depan. Bagi melancarkan proses pemberian vaksin, PPV ini turut dibantu anggota Angkatan Tentera Malaysia, anggota Sukarelawan Vaksin Malaysia, petugas kesihatan daripada Healthcare Organisations dan kaki tangan UTHM. Walaupun saya tahu Dewan ini akan ada konvo, akan ada exam, tapi oleh kerana kepentingan masalah ummah ataupun semasa negara, jadi kita bersedialah untuk menjadikan ini sebagai pusat PPV lah, integrasi. Untuk hari ini lebih kurang 1,500 dan kebanyakannya first day kick off ni kalau tuan-tuan lihat ramai yang pakai kerusi roda, pakai tongkat, dan inilah yang saya rasa bersyukur kerana dalam keadaan macam ini mereka datang dan kita dapat membantu. Cukup bagus lancar dan layanan pun cukup baik di sini. Saya pernah hantar awak saya di Pait Raja pun sama jugalah. Saya yang hantar, tapi yang sini anak saya dah atas daftar anak saya. Jadi itulah, saya pun tak sangka hari ini boleh dapat begitu. Sebab kawan-kawan saya semua rasa macam sudah dos kedua. Begitu. Jadi saya pun mungkin dalam 2-3 minggu dia orang cerita mungkin dapat vaksin yang kedua. PPV ini beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam setiap hari. Pemakanan yang seimbang adalah penting untuk sistem tubuh manusia. Selain mengoptimumkan tumbesaran seseorang individu, ia juga penting bagi mengelakkan diri diserang pelbagai penyakit. Piramid makanan adalah satu panduan mudah bagi individu mempelbagaikan makanan harian mengikut jumlah sajian yang disarankan. Makanan seimbang mengandungi kombinasi pelbagai jenis makanan untuk memberi kita semua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Piramid makanan secara asasnya terbahagi kepada 4 kumpulan makanan. Bentuk piramid yang lebih besar di bahagian bawah dan semakin mengecil ke atas menggambarkan kuantiti makanan yang perlu diambil. Di peringkat paling bawah piramid, sumber utama karbohidrat yang membekalkan tenaga iaitu 50 ke 55% daripada jumlah tenaga harian. Anda boleh mengambil 1 cawan nasi atau 2 keping roti atau 2 biji ubi kentang. Aras 2 piramid merujuk kepada buah-buahan dan sayur-sayuran yang merupakan sumber baik untuk serat, vitamin, mineral dan fitokimia yang membantu menguatkan ketahanan terhadap penyakit. Kita juga memerlukan protein seperti ikan, ayam, daging dan kekacang. Namun awas, pengambilan tidak boleh secara berlebihan. Selain itu, susu dan hasil tenusu yang tinggi protein, kalsium dan pelbagai jenis vitamin dan mineral juga boleh diambil dalam kuantiti terhad. Lemak, minyak, garam dan gula terletak di atas puncak piramid, menandakan makanan ini perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Pengambilan berlebihan boleh meningkatkan risiko penyakit kronik. Pelajar dan graduan jurusan fashion jangan lepaskan peluang menyertai KL Young Designer Award KLYDA 2021 yang akan bermula bulan ini. Acara itu akan memberi pendedahan awal kepada mereka ke arah revolusi fashion dengan menerokai fabrik lestari.
Untuk menyertai pertandingan ini, peserta perlu mengikut tema yang ditetapkan berdasarkan rekaan bahan kitar semula. Hasil rekaan terbaik akan dinilai berdasarkan faktor kelestarian, kebolehpasaran serta keaslian. 10 finalis berpeluang mempersembahkan koleksi lestari mereka di KLYDA Gala Finale pada bulan November. Selain tawaran hadiah wang tunai, hasil koleksi pemenang juga berpotensi untuk didedahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Panel juri KLYDA 2021 diparisi breaker fashion terkenal Hatta Dolmat, penyunting media fashion, pensyarah fashion dan mentor magic. Pendaftaran dibuka mulai esok sehingga 6 Ogos 2021. Pemohon perlu menghantar gambar hasil rekaan terbaik mereka ke email tertera. Bukan setakat bangunan tertinggi di dunia, Dubai kini turut memiliki kolam selam paling dalam di dunia dengan kedalaman kira-kira 60 meter. Deep Dive Dubai mendapat pengiktirafan itu oleh Guinness World Records. Deep Dive Dubai menampung 14 juta liter air dan memuatkan tarikan menyerupai sebuah bandar yang tenggelam. Ia dibuka pada 7 Julai lalu kepada pengunjung berusia 10 tahun ke atas, termasuk penyelam yang tiada pengalaman. Di bandar tenggelam ini terdapat bangunan apartmen dan perpustakaan selain ruang permainan seperti Pac-Man, foosball dan catur. Disebabkan saiznya yang besar, beberapa selaman perlu dilakukan untuk benar-benar menerokai keseluruhan kolam ini. Sudah tentunya tarikan ini memberi pilihan kepada penyelam dengan beberapa kelebihan. Antaranya faktor cuaca dan air yang mampu dikawal dan cahaya mencukupi walaupun berada pada tahap paling dalam. Terdapat 156 lampu dipasang dalam kolam ini dengan suhu selesa dikawal pada 30 darjah Celsius. Ketika ini tempahan hanya dibuat menerusi jemputan khas. Deep Dive Dubai dijangka dibuka kepada umum lewat bulan ini pada harga bermula $218. Pelakon Will Smith antara yang menerima jemputan itu melalui perkongsian beliau di Instagram baru-baru ini. Sensasi pop remaja Olivia Rodrigo hadir di White House untuk kempen vaksinasi COVID-19 anjuran kerajaan Amerika Syarikat. Rodrigo, 18 tahun, dilaporkan bertemu Presiden Joe Biden dan Ketua Penasihat Kesihatan Anthony Fauci bagi menghadiri taklimat mengenai kempen vaksinasi. Rodrigo sempat merakam pesanan buat peminatnya mengenai kepentingan mendapatkan vaksin di kalangan golongan muda. Hey, I'm Olivia Rodrigo, and today I'm at the White House meeting with President Biden and Dr. Fauci because it is so important that we all get vaccinated. It doesn't matter if you're young and healthy, getting the vaccine is about protecting yourself, your friends, and your family. Let's get vaccinated. And thank you all for helping share this. Menurut White House, pelakon dan penyanyi dengan 28 juta pengikut di sosial media ini menawarkan diri untuk hadir ke White House untuk kempen tersebut. Untuk rekod, 48% daripada populasi Amerika Syarikat sudah divaksin sepenuhnya, manakala lebih 55% sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Sukan, dengan Jepun tidak membenarkan kemasukan penyokong ke stadium, jago perseorangan badminton lelaki negara Lee Zijia jelas bersimpati dengan kekecewaan penyokong tegar Malaysia yang tidak dapat ke Tokyo memberikan sokongan kepada kontingen negara pada edisi Olimpik kali ini. Namun jago negara itu berharap penyokong sentiasa mendoakan kejayaan dirinya dan rakan-rakan atlet serta menzahirkan sokongan terbaik dari tanah air. Bagi Zijia, beraksi dalam stadium kosong dan sunyi bukan masalah besar. Jelas juara All England itu, beliau sudah membiasakan diri beraksi tanpa sorakan penyokong di stadium susulan sekatan COVID-19 bermula pada kejohanan terbuka Thailand Januari lalu. Tapi bagi kita, as I said, kalau you nak jadi satu top player, saya rasa you kena biasa dengan situation macam ni and compete in the best condition lah. Saya rasa itu paling penting. Zijia yang akan membuat penampilan sulung di pentas Olimpik dilihat berdepan laluan mudah apabila diundi dalam kumpulan M bersama pemain Ukraine Artem Bokarov dan Brice Levedes dari Perancis. Pemain berusia 23 tahun itu berkata beliau enggan memandang mudah kemampuan kedua-dua pesaingnya itu.
Andai melepasi saingan peringkat kumpulan, Sijia diramal bertemu juara bertahan dari China Chen Long pada pusingan 16 terbaik. Pelumba sensasi Slovenia Tadej Pogačar melebarkan penguasaan dalam usaha mempertahankan gelaran jelajah basikal Tour de France musim ini. Mewakili UAE Team Emirates, Pogačar meraih kemenangan peringkat keduanya selepas menakluki peringkat ke-17 di penamat Pyrenees. Saingan peringkat ini cukup mencabar. Bermula di Meore, ia kemudian menuju puncak San Lauris-Solan yang juga penamat tertinggi edisi ini setinggi 2,215 meter dari paras laut. Pogačar, 22 tahun, mula mengorak kayuhan bertenaga untuk memintas pendahulu semasa Antoni Perez ketika saingan berbaki 8.5 km di Col de Porte. Sekaligus menyaksikan pemenang peringkat kelima ini muncul terpantas pada saingan sejauh 178.4 km dengan catatan masa rasmi 5 jam 3 minit 31 saat. Jonas Vingegaard yang mengikuti rapat Pogačar hanya 3 saat ketinggalan di tempat kedua, manakala Richard Carapaz ketiga. Pelumba tempat kedua dalam senarai pendahulu, Rigoberto Urán, gagal mengekalkan momentum peringkat ini, jatuh posisi keempat. Pilihan utama Stefanos Tsitsipas menepati ramalan untuk mara ke skor akhir kejohanan tenis terbuka Hamburg. Ia hadir menerusi rekod meyakinkan menang straight sets ke atas wakil tuan rumah Dominic Kopfer awal pagi tadi. Pemain Greece di ranking keempat dunia ini bagaimanapun bergelut untuk menutup kemenangan di set pertama apabila diheret ke penentuan tie break. Tsitsipas berjaya mengekalkan momentum bagi mendahului 7-2 sekaligus menang 7-6. Set kedua lebih mudah buat finalis terbuka Perancis ini apabila Kopfer gagal menyaingi Tsitsipas ketinggalan 2-3. Dan selepas itu tugas lebih mudah buat Tsitsipas yang juga juara 2 kali gelangan tanah liat musim ini untuk memuktamadkan kemenangan menerusi catatan penuh 7-6-6-3 dalam tempoh sejam 45 minit. Tsitsipas dijadual berdepan Filip Krajinovic di suku akhir esok. Imej gergasi 3D seekor kucing di Tokyo, Jepun yang mencuri tumpuan orang ramai mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazila Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.